Okey, so kita record dulu. Dan sebelum itu kita lihat apa yang telah kita pelajari sebelum ini. Okey, baik. Seperti mana yang kita telah pelajari. Okey, kerajaan. Apakah peranan kerajaan? Kerajaan sebagai pengeluar, iaitu kerajaan sebagai pengeluar untuk dua jenis barang, iaitu barang awam dan juga barang sosial. Okey, so kita dah tahu perbezaan barang awam dan barang sosial. Masih ada lagi kekeliruan tak tentang perbezaan barang awam dan barang sosial? Ada perbezaan, masih lagi ada yang keliru lagi tak? Barang awam dan barang sosial ni. Tak ada Okey, jelas ya? Okey. So, kalau jelas, okey, kita akan sambung lagi dengan kita lihat tentang monopoli semula jadi kerajaan, di mana kita tahu bahawa kerajaan menjadi monopoli semula jadi, iaitu kerajaan akan mengeluarkan barang atau perkhidmatan yang tidak dikeluarkan oleh firma. Kerana apa? Kerana mungkin sebab-sebab tertentu. Seperti apa sebabnya? Ada 5 ni. Ada 4 ni. Iaitu pasaran monopoli semula jadi, hanya satu firma sahaja yang keluarkan barang itu. Contohnya kalau bekalan elektrik hanya dikeluarkan oleh TNB, dan telekomunikasi dikeluarkan oleh TM. Kemudian keluaran itu tidak ada pengganti, hanya barang keluaran firma kerajaan yang keluarkan dan tidak dikeluarkan oleh firma lain. Kemudian kerajaan akan menjadi penentu harga pasaran. Maknanya harga pasaran bagi barangan itu akan ditentukan oleh kerajaan dan tiada kebebasan keluar masuk industri. So, itu ciri-ciri pasaran monopoli semula jadi. Dan kita telah lihat tentang peranan kerajaan sebagai majikan. Yang kita tahu bahawa kerajaan, kaki tangan awam di Malaysia ini hampir 1.6 juta orang. Di mana majikan mereka semua, kaki tangan awam ini adalah kerajaan Malaysia. Jadi kerajaan Malaysia menjadi majikan terpenting di Malaysia. Baik. Kemudian hari ini kita nak tengok berkaitan apa tahu? Berkaitan dengan peranan kerajaan yang ketiga, iaitu untuk mencapai objektif makroekonomi negara. Baik, apa itu makroekonomi? Jom kita tengok. Kerajaan ni sebenarnya merupakan salah satu unit ekonomi yang membuat keputusan ekonomi. Berbanding dengan isi rumah atau firma, kerajaan melihat ekonomi dari sudut yang lebih menyeluruh. Kalau isi rumah, dia akan lihat dari segi pendapatan dan perbelanjaan. Betul? Itu isi rumah. Kalau firma, dia akan melihat daripada segi menjimatkan kos pengeluaran dan memaksimumkan keuntungan. So, dia spesifik kat situ. Tapi kalau kerajaan lain, kerajaan akan lihat keseluruhan. Dan sudut ekonomi yang lebih luas itu dipanggil makroekonomi. Ya. Dan makroekonomi merujuk kepada kajian mengenai ekonomi secara menyeluruh dalam isu seperti pendapatan ataupun keluaran negara, guna tenaga dan masalah-masalah pengangguran. Dan objektif makroekonomi yang ingin dicapai oleh kerajaan adalah sebenarnya apa tahu? Selaras dengan matlamatnya untuk memaksimumkan kebajikan masyarakat. Maksudnya, kerajaan ini kalau dia nak buat tentang makroekonomi, sebenarnya dia akan nak selesaikan masalah-masalah yang berlaku di peringkat negara. Masalah seperti apa? Nanti kita tengok seperti kita lihat guna tenaga penuh, kestabilan harga, pertumbuhan ekonomi dan kestabilan imbangan pembayaran. So, kita nak tengok 4 ini. Yang pertama sekali, kita nak tengok guna tenaga penuh. So, guna tenaga penuh ini merujuk kepada kadar pengangguran di sesebuah negara. Berada paras yang rendah, iaitu kurang daripada 4%. Guna tenaga ni baik, kalau kamu nak faham, senang ceritalah. Guna tenaga ni sebenarnya mengukur jumlah tenaga buruh. Maknanya pekerja-pekerja yang digunakan oleh sesebuah negara
dalam pengeluaran barang dan perkhidmatan. Maknanya jumlah tenaga buruh yang digunakan. So, guna tenaga buruh ini kebiasaannya merujuk kepada usia rakyat daripada 18 tahun ke atas sampailah ke umur pencen 55. So, daripada umur 18 tahun hingga 55 tahun itu, berapa ramai yang telah bekerja? Itu dipanggil guna tenaga. Dan daripada situ, dia nak tengok juga berapa ramai yang tak kerja. Kalau yang tak kerja, itu dipanggil penganggur. Maknanya orang yang boleh kerja, tapi dia tak nak kerja. Kalau dia boleh kerja, dia tak nak kerja, itu dipanggil penganggur. Kalau dia memang tak boleh bekerja, itu bukan dipanggil penganggur. Contohnya macam kamu lepas SPM, umur 18 sampai 24, kamu pergi masuk universiti dan sambung belajar. Kamu tidak boleh dipanggil penganggur sebab kamu masih lagi dalam status pelajar. So, kamu tidak dikira sebagai guna tenaga. Boleh faham? Itu beza dia. Boleh faham So, guna tenaga penuh ni merujuk kepada apa tahu? Penuh merujuk pada apa tahu? Kalau boleh semua orang daripada umur 18 hingga ke umur 55 semua ada kerja. Tetapi hakikatnya di mana-mana pun di dunia ni takkan ada semua negara yang semua orang kerja. Takkan ada. Dia mesti ada sekelompok yang tak bekerja. Mungkin atas sebab-sebab tertentu, seperti susah nak cari kerja, kemudian juga ada masalah-masalah peribadi. So, itu dipanggil penganggur. So, untuk mencapai guna tenaga penuh yang 100% bekerja memang tak boleh dapat. Tetapi, guna tenaga penuh ini maknanya apa tahu? Kalau ada pengangguran sekalipun, dia mesti less ataupun kurang daripada 4%. Kalau katakan, ada tak yang tak bekerja? Ada. Tapi berapa ramai kat Malaysia ni yang tak bekerja? Plus minus lebih kurang 2% atau 3% je. Kalau 2%, 3%, bermakna negara kita telah mencapai guna tenaga penuh. Boleh faham? Boleh faham tak apa yang cikgu explain ni? Danisha, Aish, boleh faham So, Irina Sofia boleh faham baik. So, itu yang cikgu kena explain Jadi Irina Sofia, guna tenaga penuh ni untuk buruh je lah. Baik. Ini istilah yang selalu pelajar confuse. Sebenarnya begini sama ada kamu bekerja, kita tahu ada ramai pekerja sama ada pekerja kerajaan ataupun juga sama ada pekerja swasta ataupun juga bekerja sendiri. Maknanya kita kata pekerja sendiri, maknanya dia bekerja sendirilah untuk bisnes dia. Ataupun juga dalam peringkat pekerja kerajaan ni sama ada serendah-rendah jawatan seperti kita kata pembantu pejabat lah, pembantu pejabat, sehinggalah pekerja-pekerja kerajaan yang atasan, sama ada ketua pengarah ataupun atas lagi iaitu katakanlah menteri pekerja swasta sama ada tukang sapu sampah ataupun kita kata sebagai kerani yang paling rendah di pekerja swasta, ataupun sampai ke pengurus ataupun juga atas sekali iaitu CEO ketua pengarah eksekutif ataupun juga founder, even founder sekalipun pengasas, kita kata pengasas syarikat. Ini semua dikategorikan
ini semua dikategorikan sebagai, nama dia adalah buruh. Ini semua buruh. Boleh faham? So buruh tu jangan kamu fikirkan, oh buruh tu orang yang bekerja kasar. Tak. Orang yang bekerja je, itu dipanggil buruh. Tak kisahlah bekerja sendiri, berniaga sendiri ke, ataupun juga bekerja kat kerajaan ke, atau bekerja swasta ke, peringkat menteri-menteri, even Perdana Menteri sekalipun, ataupun pengasas ke, CEO ke, apa semua kan, semua itu dipanggil buruh. Nampak tak istilah ekonomi? Itu dipanggil buruh. Ya, pekerjaan ni buruh lah kan? Ya, betul. Sesuatu pekerjaan itu, seseorang pekerja lah sebenarnya. Pekerja sebenarnya adalah buruh. Ya, buruh. Sebab selalunya kita fikir, oh kalau buruh ni mestilah orang-orang yang bekerja buruh kasar, seperti pekerja kontrak, pekerja di pembinaan, ataupun pekerja-pekerja pengangkutan, kerja lori lah apa semua, kita kata oh itu buruh. Tak. Sebenarnya istilah dalam ekonomi, semua orang yang bekerja itu adalah buruh. Okay. So set your mind. Okay, oh itu buruh sebenarnya. Inilah istilah buruh yang sebenar. Boleh faham? Boleh faham ini semua adalah buruh. So cikgu nak perbetulkan kamu punya pemikiran. Even orang yang berniaga pun adalah buruh juga. Buruh juga ya. So kalau kita lihat di sini, bermakna kalau boleh sebenarnya kerajaan nak elakkan daripada orang tak bekerja, ataupun nak elakkan pengangguran. Okay. Baik. So kenapa ya? Kerana pengangguran akan mencetuskan isu-isu lain. Okay. Beza penganggur dengan buruh. Penganggur dengan buruh, dua-dua persamaan dia apa? Dua-dua manusia. Persamaan lagi, kedua-duanya ada keinginan. Maknanya ada keperluan dan ada kehendak. Kedua-duanya. Tetapi buruh boleh memenuhi kehendak dan keperluan. Kerana apa? Kerana mereka bekerja dan dapat pendapatan, dan boleh dengan pendapatan itu memenuhi kehendak dan keperluan. Tapi penganggur juga ada kehendak, ada keperluan, tetapi tidak dapat memenuhi keperluan dan kehendak kerana tiada pekerjaan. Maka dengan itu, bagaimana mereka nak memenuhi kehendak dan keperluan? Maka akan berlakulah masalah-masalah sosial, seperti masalah jenayah, pecah rumah, kemudian juga rompakan, kecurian, peras ugut. Kerana inilah pengangguran. Dan daripada pengangguran juga akan menyebabkan banyak masalah gejala lain. Gejala sosial seperti gejala-gejala seperti masalah rumah tangga, kemudian juga masalah rasuah dan sebagainya. Jadi kamu kena faham masalah pengangguran, kadang-kadang kita fikir masalah pengangguran normal je, tak bekerja. Tapi harus ingat bahawa itu boleh mencetuskan masalah sosial. So guna tenaga yang tinggi, kalau kita lihat di sini, guna tenaga yang tinggi iaitu pengangguran yang rendah, menunjukkan kegiatan ekonomi banyak dijalankan. Itu bagus. Ya, maknanya semua orang bekerja, itu bagus. Jadi jumlah barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan dalam pasaran akan menjadi lebih banyak. Oleh itu, tingkat pendapatan negara akan meningkat dan pertumbuhan ekonomi akan bertambah baik. Maknanya bila barang lagi banyak, perkhidmatan lagi banyak, maka pendapatan negara akan meningkat. Macam mana? Akan bertambahlah peningkatan cukai oleh negara kepada para pekerja, dan ini akan menambahkan pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi akan bertambah baik. So ini isu guna tenaga. Guna tenaga. So itu paling penting tentang guna tenaga. Inilah dia peranan kerajaan dalam makroekonomi. Yang pertama iaitu guna tenaga penuh.
Yang kedua, iaitu kalau kita lihat di sini, okey. Ini istilah okey. Tahap ekonomi baik ke tak baik, cikgu? Okey. Okey. Malaysia ni ekonomi dia currently buat masa ini bagi cikgu, okey, yang ikut pandangan cikgu lah ekonomi Malaysia pada hari ini adalah di tahap yang kurang memuaskan. Kerana apa? Kerana banyak berlaku di mana banyak syarikat-syarikat telah menutup perniagaan mereka, dan ada yang keluar daripada Malaysia dan memulakan dan beroperasi di luar negara. Jadi itu menyebabkan kekurangan peluang pekerjaan. Bila kekurangan peluang pekerjaan, maka akan menyebabkan isu pengangguran. So, ekonomi kita sebenarnya kurang baik lah sebenarnya. But then, cikgu lihat pengumuman Perdana Menteri hari itu, iaitu bermula pada 1 April. Kamu ingat tak? Bermula pada 1 April. Kita akan keluar daripada pandemik ini, di mana COVID-19 akan diiktiraf sebagai endemik. Bermakna kita akan kena hidup dengan dia sampai bila-bila, endemik. Dan juga pemakaian face mask menjadi satu kemestian dan menjadi satu, kita kata, gaya hidup baru kita. Namun begitu, perniagaan akan dibuka seperti biasa. Dan juga tiada lagi SOP berkaitan merapatkan sosial, merapatkan hubungan jarak dan sebagainya. Tak ada lagi dah. Bermula pada 1 April. Dan juga masjid-masjid serta keraian semuanya boleh dijalankan seperti biasa, seperti sebelum ini. Cuma kena pakai face mask. Jadi dengan pembukaan itu, maka cikgu berharap agar ekonomi kita semakin baiklah. Semakin baik. But then, cikgu nak tanya korang lah just nak tanya lah seandainya kalau katakan dah dibuka, so sudah tentu kamu akan dapat tawaran untuk apa? Untuk menyertai tuition center yang akan menjalankan menjalankan kelas-kelas fizikal, di mana kamu kena pergi tuition center itu dan juga belajar one to one ataupun secara grup dengan guru tersebut. Adakah pada waktu itu kelas-kelas online seperti cikgu ini tidak akan menjadi pilihan kamu? Itu yang cikgu nak tanya. Apa pendapat kamu? So, adakah kamu join juga online ya? Baik. Khairina, Aisyah? Ya, betul, sebab jauh. Cikgu KL, betul. Saya Penang, macam mana? Betul. Betul. Baik, sebenarnya begini. Bagi cikgu lah seandainya kalau kamu rasa bahawa kelas-kelas fizikal itu lebih baik, dengan guru-gurunya yang mengajar lebih berkesan, dan cikgu rasa memang patut kamu join lah kelas fizikal. Tetapi kalau kamu merasakan bahawa kelas online pun sudah mencukupi dan juga sudah memenuhi keperluan kamu, dan tak perlu kamu nak keluar daripada rumah, nak bersiap-siap nak pergi ke center bersemua bagai, suruh mak kamu hantar, bapak kamu hantar kan. So cikgu rasa kelas online masih lagi menjadi pilihan lah. Dan kalau cikgu sendiri lah jadi student, cikgu lagi suka belajar online. Sebabnya mudah. Tak perlu nak bersiap nak keluar, kemudian nak suruh ayah mama pergi hantar, kemudian nanti balik tunggu lagi ayah mama ambil. Hari-hari pula macam tu, sian dia. Jadi kalau kat rumah senang. Itu pendapat cikgu lah. Tak tahulah korang kan. So terpulang pada masing-masing. Tepuk dada, tanya selera. Right. So kita lihat, kita telah tahu tentang tahap guna tenaga penuh dan sebagainya. Dan kerajaan akan berusaha untuk mencapai guna tenaga penuh ini supaya apa? Supaya pendapatan negara akan meningkat, semua pekerja, semua masyarakat akan dapat pekerjaan dan dapat meningkatkan taraf hidup mereka. So itu penting. Nampak tak? Ini kita kata sebagai simbolik kesan pencapaian guna tenaga penuh, di mana kalau pencapaian guna tenaga penuh, maknanya guna tenaga penuh tercapai, pengangguran rendah,
Bila pengangguran rendah, keluaran negara, maknanya produk-produk dan perkhidmatan dalam negara mencapai tahap maksimum yang banyak. So dengan itu pendapatan negara akan meningkat dan taraf hidup masyarakat juga dapat ditingkatkan. So kesan baik dia banyak sebenarnya, ya. So itu kesan pencapaian guna tenaga penuh. Baik. Yang kedua, apakah objektif objektif kerajaan dalam mencapai makroekonomi? Iaitu yang kedua, kestabilan harga. Harga apa, cikgu? Harga barang. Harga barang kita nak dia stabil. Stabil tu maknanya apa, cikgu? Maknanya dia tidak menjadi terlalu mahal dan dia tidak menjadi terlalu murah. Jadi dia stabil. Maknanya apa? Maknanya stabil dan harga barang itu berpatutan. So, sebarang ketidakstabilan harga yang menyeluruh dan berterusan boleh menjejaskan taraf hidup masyarakat. Ya. Contoh, jika tingkat harga umum meningkat secara berterusan, maknanya tingkat harga umum ni maknanya apa tahu? Harga barang-barang sedia ada terus meningkat dan meningkat dan meningkat harga barang itu. Itu dipanggil inflasi. Boleh jadi ke tenaga buruh diguna secara penuh tetapi pendapatan negara menurun. Boleh seandainya semua tenaga buruh itu digunakan untuk sektor-sektor yang kurang memberi keuntungan. Contohnya pertanian. Kalau semua tenaga buruh di Malaysia ni bekerja sebagai petani, ya memang bagus, tapi pendapatan negara tak banyak sebab keuntungan daripada pertanian tidak banyak berbanding kalau kebanyakan negara ataupun kebanyakan masyarakat bekerja sebagai pekerja-pekerja di dalam perindustrian ataupun perdagangan, maka pendapatan negara akan meningkat. Kalau pertanian kuranglah. Jadi boleh jadi ke? Boleh. Tapi nasib baik negara kita tidak lagi memberi tumpuan kepada pertanian, tetapi memberi tumpuan kepada perindustrian dan perdagangan. So itu boleh meningkatkan pendapatan negara. Baik. Kalau harga barang meningkat secara berterusan, maka berlaku inflasi. Kalau harga barang tu menurun secara berterusan, maka itu dipanggil deflasi ataupun kemelesetan ekonomi. Jadi yang dimaksudkan tingkat harga umum yang stabil wujud bila harga purata barang itu tidak mengalami sebarang perubahan atau dia mengalami perubahan tapi pada kadar yang rendah. Jadi, kenapa perlunya kestabilan harga? Kestabilan harga ni perlu supaya dapat menjamin kestabilan kuasa beli serta kos sara hidup pengguna atau masyarakat. Sebagai contoh, inilah dia. Kita kata sebagai inflasi dan deflasi. Contohnya kalau kita tengok dalam kehidupan kita, cikgu nak tanya kamu. Kalau sekarang ni, kalau kamu pergi sekolah, duit belanja kamu berapa? Duit belanja sekolah kamu berapa? Khairina, Danisha, RM5. Aish kata RM5. Syah kata RM10. Rata-rata RM5, RM10 lah. Tapi perasan tak, semasa kamu sekolah rendah hari tu, duit belanja kamu berapa? Masa kamu sekolah rendah itu RM3, RM3, RM7, ada yang RM2, ada yang RM3. Nampak tak? Kenapa perbezaan begitu? Kerana semasa sekolah rendah dulu, harga barang-barang makanan masih murah. Dan kantin pun letakkan harga murah, betul? Tetapi bila kamu naik sekolah menengah, harga barang-barang makanan di kantin telah naik. Dan duit belanja kamu terpaksa ditingkatkan lagi. Jadi itu dikatakan sebagai apa? Itu dikatakan sebagai inflasi. Itu comparekan kamu sekolah menengah dengan sekolah rendah. Korang bayangkan zaman kamu dengan zaman cikgu.
Kalau korang nak tahu, zaman cikgu dulu sekolah rendah, duit belanja 30 sen. 30 sen. Naik darjah 6 baru 50 sen. Naik darjah 6 baru 50 sen ya. 50 sen. Tapi okey, kalau kita fikir balik, uish, sikitnya cikgu, memang. Tapi dulu 50 sen dulu boleh dapat apa? Nak cerita. 50 sen dulu nasi lemak berserta dengan kacang, ikan bilis, timun, lepas tu dengan sotong, sambal, kemudian ada telur, kemudian dengan sambalnya lagi dia bungkus dengan plastik dan dengan surat khabar. Okey, besar tu 50 sen. Zaman sekarang kalau nasi lemak siap dengan timun, sambal, kacang, ikan bilis, lepas tu dengan telur, lepas tu sotong, kurang-kurang RM5. Betul tak? Okey, kurang-kurang RM5. Dulu boleh dapat zaman cikgu 50 sen. Back to 1980s, 1980-an. Back to 87, 88, 89. So, itu perbezaan. Dan kalau kita fikir, macam mana benda tu boleh berbeza sangat cikgu? Kerana peningkatan harga, iaitu itu dipanggil inflasi. So, kalau kita kata back to 1980s lah, katakanlah okey, pada tahun itu, pada tahun 91. Okey, 91, katakan 92. Katakan 92. Masa tu okey, nasi lemak 50 sen, okey, nasi lemak 70 sen, okey, 80 sen kan. Okey, 92. Kemudian okey, 2002. Kemudian 2012. Kemudian 2022. Tahun ini 2022. Jarak berapa? 40 tahun. Dalam tempoh 40 tahun, nasi lemak yang dulunya RM1 sekarang jadi RM5. Kamu rasa inflasi tu keterlaluan tak? Keterlaluan tak? Dalam tempoh 40 tahun, dia meningkat daripada RM1 jadi RM5. Kamu rasa melampau tak inflasi tu? Apa pendapat kamu? Ya, Aish. Ya, Danisha. Okey, Aisyah. Melampau tak? Daripada 50, daripada RM1, okey, nasi lemak menjadi RM5, tapi dalam tempoh 40 tahun. Ya, sebenarnya tak. Dia tak melampau. Maknanya apa? Peningkatan harga tu sedikit demi sedikit. Maknanya sikit. Maknanya dalam tempoh 40 tahun kan. Jadi itu kita tak kata sebagai inflasi. Sebab memang perubahan tu perlu. Takkanlah korang nak jual zaman sekarang ni, nak jual nasi lemak siap dengan kacang, siap dengan sotong pun semua masih lagi nak jual 50 sen atau RM1. Mana untungnya, betul tak? Jadi dia memang tak berlaku dah sekarang. Sebab sekarang semua harga barang-barang tu pun naik. Ya. So, itu tidak dikatakan inflasi. Inflasi ni dia akan berlaku secara mendadak. Dalam tempoh 2 tahun, 3 tahun dia mendadak. So, itu dikatakan sebagai inflasi. So, inflasi ni ialah tingkat harga umum naik yang berterusan dan ini menyebabkan kos sara hidup naik. Contohlah paling mudah kalau dulu kamu kata, duit belanja sekolah rendah RM3. Kan? Habis tak dalam sehari? Habis kan? Memang habis. Adalah duit shilling-shilling sikit. Kalau ada balance pun, itu pun simpan duit shilling-shilling. Betul tak? Baik. Kemudian sekarang ni, kalau Wak Ima kamu kata, duit belanja sekarang RM5 ataupun RM10, habis tak agak-agaknya? Habis juga kan? Betul tak? Mengakulah habis juga kan? Duit belanja sehari RM5, RM10, habis kan? Okey. Dan kenapa dia habis walaupun beli barang yang sama? Kerana harga yang terus meningkat. Jadi ini maksudnya apa tahu? Kos sara hidup telah naik. Tak saya jimat. Okey, Aish. Baik. So kos sara hidup telah meningkat.
Bila kos sara hidup meningkat, bermakna kuasa beli pengguna menurun. Maknanya dulu bayangkan kalau kamu semasa sekolah rendah dulu, kamu diberikan duit belanja RM5 atau RM10. Maknanya apa? Maknanya kamu memang mewah, betul tak? Kalau masa sekolah rendah dulu, kamu diberi duit belanja RM5 atau RM10. Mewah. But then, okay, tapi sekarang bila kamu naik sekolah menengah, RM5, RM10 pun dah macam tak cukup. Sebab apa? Sebab semua barang naik, kos sara hidup naik, so kuasa beli kamu semakin berkurang. Itu dipanggil inflasi. Okay. Dan kalau katakan deflasi pula, harga barang jatuh. Ya, jatuh, murah, jatuh berterusan. Okay. Jadi, kalau harga umum jatuh, harga barang jatuh, pengguna memang untung. Okay. Isi rumah memang untung. Tapi firma tak untung. So, firma akan mengalami kerugian dan ini menyebabkan firma terpaksa buang pekerja dan ini menyebabkan pengangguran meningkat. Dan bila pengangguran meningkat, bermakna kamu dah tak ada duit. Bila tak ada duit, maknanya apa? Maknanya kamu tidak dapat memenuhi kehendak dan kepuasan ataupun keperluan kamu. Jadi, kita tak boleh berharap harga turun rendah sangat ataupun kita tak boleh juga hidup dalam keadaan harga barang yang tinggi. Sebab itu kerajaan kerja apa? Stabil. Sebab apa? Kalau stabil, okay, harga tak mahal sangat, okay, rakyat boleh guna, rakyat boleh beli, rakyat mampu beli. Tapi harga tu stabil juga membantu firma-firma untuk meneruskan proses pengeluaran mereka dan meneruskan keluarkan produk dan juga dapat mengurangkan pengangguran. So, ini kesan inflasi dan deflasi. Kena faham jadi kerajaan kena settlekan. Kalau inflasi pun tak bagus, deflasi pun tak bagus. So, kerajaan kena settlekan. Okay. So, itulah dia dikatakan. Yang ketiga iaitu tentang kestabilan harga. Baik, so far ada pertanyaan sebelum kita pergi kepada pertumbuhan ekonomi? Ada nak tanya apa-apa? Sebelum kita pergi kepada pertumbuhan ekonomi, Aisyah. Okey, baik. Tak ada okey. So, kalau tak ada, tak cikgu. Alright. So, kita boleh teruskan untuk seterusnya. Matlamat kerajaan dalam ekonomi. Sebelum itu, cikgu akan minum kopi sikit. Tekak kering kau. Tiba-tiba rasa macam nak pergi Penang lah. Tapi kereta tak ada. Macam nak pergi Penang, makan-makan kan. Edina Sofia, naik flight cikgu. Okey, naik flight. Kat mana Edina Sofia? Kat mana? Yelah, kalau cikgu pergi Penang, nak lepak kat mana? Oh ya ke Aish? Lepak mama. Okey. Edina Sofia kat mana? At least nanti kalau cikgu tinggal berhampiran, menetap ataupun menginap berhampiran dengan rumah kamu, at least boleh pergi kedai mak kamu, boleh makan-makan dulu. Ke macam mana? Boleh cikgu, boleh. Boleh. Aduh yai. Okey. Aish sekarang bercuti kat Penang. Aish bercuti ke Penang kat mana? Penang kat mana? Tak ajak pun Aish. Aduh, macam mana ni Aish? Tak ajak pun. Teluk Bahang. Kat mana Teluk Bahang Alamak. Kat mana Teluk Bahang Lupa Edina Sofia kat mana? Butterworth ke Georgetown Ada Lexis tu cikgu. Oh yalah, ada Lexis. Uish, Aish lepak dekat Lexis ke? Wah, Lexis Penang kau. Oh ya. Lexis kat dalam pulau tu. Tahu.
Cikgu tahu ada lalu kat situ. Idina Sofia kat dalam pulau pulau kat mana? Bayar lepas. Bayar lepas ke Gelugok. Cikgu ada lalu hari tu kat Gelugok. Ya. Situ atas sikit ada kawasan kampung situ tu. Okay. InsyaAllah. Kalau tiba-tiba sampai nanti cikgu bagi tahu tiba-tiba cikgu ni kalau bercuti kadang tiba-tiba je. Tiba-tiba sampai. Macam hari tu lah kan. Georgetown. Cikgu dulu tiba-tiba sampai Penang. Tiba-tiba sampai kat JB. Tiba-tiba sampai Terengganu. Dia main tiba-tiba je kan. Cikgu jenis start enjin kereta jalan. Kan. Okey. Baik. Okey, baik. Kita teruskan dengan bahagian seterusnya. Okey. Ikan saat kita dah. Silakan Aisyah. Silakan. Kita akan teruskan dengan pertumbuhan ekonomi. Baik. Satu lagi matlamat kerajaan untuk mencapai objektif makroekonomi, iaitu pertumbuhan ekonomi. Baik. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi ni iaitu prestasi ekonomi sesebuah negara diukur melalui perubahan dalam tingkat keluaran barang dan perkhidmatan, iaitu perubahan dalam tingkat keluaran negara pada sesuatu tahun berbanding dengan tahun sebelumnya. Contohnya, kerajaan akan buat perbandingan tingkat keluaran dan barang dan perkhidmatan tahun 2021 dengan tahun 2020. So dia buat perbandingan. So bila dia buat perbandingan tu, dia akan tahu ekonomi kita meningkat ke menguncup. Dia ada dua istilah mengembang atau menguncup. Mengembang atau menguncup. So itu istilah dia. Jadi sekiranya tingkat keluaran negara bertambah, pertumbuhan ekonomi, maknanya ekonomi mengembang akan berlaku. So pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan peningkatan jumlah keluaran barang dan perkhidmatan dalam sesebuah negara pada satu tahun berbanding dengan tahun sebelumnya. Itu dipanggil pertumbuhan ekonomi. Dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mendorong perkembangan dalam aktiviti ekonomi. Maknanya kalau ekonomi berkembang, maka aktiviti ekonomi juga akan berkembang, dan ini akan mencipta lebih banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat dan mengurangkan pengangguran. Dan peningkatan guna tenaga secara tidak langsung akan meningkatkan peningkatan pendapatan isi rumah dan negara. Kesannya taraf hidup masyarakat akan meningkat. So kena ingat selalunya cerita tentang guna tenaga penuh, kestabilan harga, pertumbuhan ekonomi, dia ada kaitan dia. Contohnya macam ni pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyebabkan kegiatan ekonomi meningkat lebih banyak. Bila kegiatan ekonomi meningkat lebih banyak, akan menambah peluang pekerjaan. Bila peluang pekerjaan bertambah, akan meningkatkan guna tenaga. Bila guna tenaga meningkat, kadar pengangguran turun. Bila kadar pengangguran turun, akan meningkatkan pendapatan negara. Bila pendapatan negara meningkat, akan menyebabkan kuasa beli dan permintaan agregat, permintaan keseluruhan akan meningkat. Daripada peningkatan kuasa beli dan peningkatan permintaan, maka akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. So is a flow. Dia mesti akan flow macam ni. Bermula pada pertumbuhan ekonomi dan akhirnya peningkatan taraf hidup masyarakat. So dia flow macam tu. So setiap itu semuanya adalah berkaitan. So dia ada related between setiap guna tenaga penuh, kestabilan harga dan pertumbuhan ekonomi. So itu tentang pertumbuhan ekonomi. Dan yang keempat, kestabilan imbangan pembayaran. Imbangan pembayaran ni apa cikgu? Imbangan pembayaran ni sebenarnya ialah satu penyata kewangan, financial statement. Satu penyata kewangan yang ada rekodkan aliran wang masuk ke dalam negara dan juga aliran keluar wang.
Kenapa masuk keluar tu? Kerana adanya perdagangan antarabangsa dalam tempoh 1 tahun. So, kita nak kestabilan imbangan pembayaran. Sesebuah negara boleh mengalami defisit atau lebihan dalam imbangan pembayaran. Maknanya defisit tu lebihan, defisit tu kurangan ataupun juga lebihan dalam imbangan pembayaran. Jika aliran wang masuk ke sesebuah negara ini lebih tinggi, maknanya lebih banyak wang masuk daripada wang keluar, maka akan wujud lebihan imbangan pembayaran. Tapi kalau duit yang dalam ni, duit aliran wang keluar negara melebihi lebih banyak daripada duit masuk ke dalam negara, itu dikenali sebagai defisit imbangan pembayaran. So, kerajaan perlu berusaha mewujudkan imbangan pembayaran lebihan. Maknanya perlu mewujudkan imbangan pembayaran yang lebihan, maknanya lebih banyak menerima duit berbanding mengeluarkan duit, sebab akan menguntungkan negara. Dan imbangan pembayaran lebihan ini boleh diwujudkan dengan apa tahu? Macam mana nak wujudkan imbangan lebihan pembayaran? Iaitu kita kena meningkatkan nilai ekspor barang dan perkhidmatan serta menggalakkan kemasukan pelaburan asing. Jadi, kesannya bila penerimaan mata wang asing ke dalam negara lebih banyak daripada pembayaran mata wang tempatan keluar negara, maka kedudukan imbangan pembayaran bertambah baik. So, ini akan meningkatkan rizab pertukaran mata wang asing dalam bank pusat. Baik, sebelum cikgu meneruskan, ada tak mana-mana terms kat sini yang kamu tak faham? Ataupun kamu, cikgu, saya tak faham, cikgu. Cerita. Faham ke tak faham? Tak faham, bagi tahu. Tak apa, cikgu explain, cikgu mudahkan. Itu tugas cikgu. Jangan kau risau. Tak pernah lagi cikgu marah kalau orang tanya, cikgu saya tak faham. Tak ada. Cikgu tak pernah marah pun. Baik, faham tak tentang apa yang dimaksudkan tentang kestabilan imbangan pembayaran? Faham ke tak faham? Faham ke tak ni? Faham sikit. Dina Sofia. Aisyah, Aish, Danisha, faham ke tak faham? Bolehlah. Bolehlah. Faham sikit. Tingkat nilai ekspor tu. Baik. Tingkat nilai ekspor. Dia begini. Cikgu, kadang-kadang orang cakap apa kan? Kan ada ramai orang cakap, kalau tak faham, lukis. Lukis kan? Lukis kelakar pula dengar bunyi lukis tu. Baik, sebenarnya begini. Negara kita, cikgu buat lukis negara kita lah. Lukis negara kita. Negara kita sebenarnya ada buat hubungan perdagangan. Hubungan perdagangan dengan negara-negara luar. Baik. So, kalau nak diikutkan negara luar, kita ada banyak kilang-kilang juga ya. Kita banyak menghasilkan produk-produk kita. Banyak kilang-kilang ni, dan hasil produk-produk ini kita akan ekspor. Betul? So, kita akan ekspor ke luar negara. So, produk kita ekspor. So, bila kita ekspor, bila kita ekspor kat sini barang-barang kita, maka barang yang keluar bila kita ekspor, maka negara luar akan bayar pada kita kan. Jadi di situ kita akan menerima kita kata sebagai mata wang asing akan masuk. Mata wang asing masuk. Kerana apa? Masuk kerana untuk membayar barang-barang, harga barang-barang dan perkhidmatan tu. So, yang masuk ialah apa? Yang masuk ialah kita kata sebagai wang. So, kita buat announce macam ni. Yang masuk ialah mata wang asing. Baik. So, kemudian kita juga ada
kita juga ada membuat pembelian daripada luar, iaitu katakanlah barang-barang daripada, katakan let's say daripada US. Daripada US. So US juga kita beli barang-barang. So barang-barang ini dibawa masuk ke dalam Malaysia. So itu dipanggil apa? Perdagangan ini dipanggil import. Betul? Itu import. So itu import. So inilah nilai import. Bila import masuk, bermakna bila import barang-barang import masuk, bermakna mata wang kita akan apa? Mata wang kita akan mata wang akan keluar. So untuk apa? Untuk membayar. Mata wang negara akan keluar. So kita boleh tulis mata wang negara keluar. Untuk apa? Untuk buat pembayaran. Baik, secara umumnya kalau kita katakan sebagai mana lebih baik, kalau mata wang asing masuk dengan mata wang negara keluar, mata wang negara keluar. So kita buat macam ni. Kalau mata wang asing masuk lebih banyak, lebih banyak daripada mata wang negara keluar, mata wang negara kita keluar sikit, bermakna ini dipanggil apa? Ini dipanggil lebihan imbangan. Imbangan pembayaran. Nampak tak? So mata wang asing, mata wang masuk ni, mata wang asing dan juga mata wang yang negara yang keluar ni, ini sebenarnya dipanggil peimbangan pembayaran. Ini dipanggil imbangan, imbangan pembayaran. Itu dipanggil imbangan pembayaran. Maknanya pembayaran yang seimbang antara mata wang asing masuk dan mata wang negara keluar. Kalau mata wang asing masuk lebih banyak daripada mata wang negara yang keluar, maka lebihan imbangan pembayaran. Tetapi begitu juga sebaliknya. Kalau sebaliknya, katakan mata wang asing yang masuk, yang masuk tu kurang. Sebagai contoh, dia kurang. Kalau katakan mata wang asing masuk ni kurang, kita tukar. Katakan mata wang asing masuk itu kurang. So dia kurang jatuh. Maka mata wang negara kita pula yang keluar ni lebih banyak. Maka itu dipanggil apa? Itu dipanggil defisit. Defisit imbangan pembayaran. Defisit imbangan pembayaran. So mana yang lebih baik? Lebihan ke defisit? Lebihan lah. Lebihan lah lebih baik. Jadi kerajaan kena lebihkan. Kena buat untuk lebihan imbangan pembayaran. Maknanya yang negatif tu kita, yang merah ni kita tak nak. Kalau boleh kita nak imbangan pembayaran yang ada lebihan. Macam mana nak bagi lebihan? Iaitu kalau untuk mata wang asing masuk dengan banyak, kita kena apa? Kita kena keluarkan lebih banyak barang. Maknanya keluarkan lebih banyak barang. Barang atau perkhidmatan. Untuk apa? Untuk diekspor. Untuk diekspor. So kita kena keluarkan lebih banyak barang atau perkhidmatan untuk diekspor. Bila kita ekspor, mata wang asing masih lebih banyak. Dan kita kat sini kena buat apa? Kalau nak mengelakkan mata wang negara keluar tu kurang, kita kena kurangkan apa? So kita kena kurangkan import. Kena kurangkan import. So itu tindakan-tindakan yang dia kata begitu. So dengan cara ini kita dapat imbangan pembayaran yang lebihan. So ini tindakan dia, keluarkan lebih banyak barang perkhidmatan ataupun ekspor serta kurangkan import. Ataupun satu lagi,
macam dalam buku tadi tulis, selain daripada keluarkan lebih banyak barang import dan perkhidmatan, juga untuk apa? Satu lagi tindakan iaitu menarik, okey, iaitu kita kata sebagai menarik pelaburan asing. Okey, pelaburan asing ke dalam negara. Okey. Baik, pelaburan asing ni okey, mungkin juga seperti apa tahu? Seperti kilang-kilang daripada luar negara. Okey, buka kilang di Malaysia. Itu pelaburan asing. Itu pelaburan asing. Contohlah contoh macam syarikat Samsung. Syarikat Samsung daripada Korea, dia datang ke Malaysia, dia bawa duit won dia tu, berjuta-juta. Dia kata apa? Saya nak buka kilang. Kami Samsung nak buka kilang. Di mana? Okey, di Senawang, untuk kilang-kilang, okey, bagi alat-alat bahagian-bahagian dalam telefon bimbit, dalam smartphone dia. So bila dia nak buka kilang kat sini, dia perlu bawa banyak duit untuk buka kilang, untuk sewa tanah, untuk buat pembinaan kilang, kemudian untuk hire orang-orang tempatan untuk bekerja di kilang Samsung tu. Nampak tak? Kemudian cari bahan-bahan mentah di Malaysia ni untuk digunakan dalam kilang tu. Bermakna dia akan perlukan banyak modal. Okey, dan modal tu dia akan bawa masuk ke dalam Malaysia. Okey, untuk apa? Untuk membina kilang kat sini. So itu dipanggil pelaburan asing ke dalam negara. So dengan cara itu, bila duit banyak masuk ke dalam negara, maka itu akan meningkatkan ekonomi dan lebihan imbangan pembayaran. Satu lagi matlamat yang kalau kamu baca dalam buku tu tadi, satu lagi matlamat yang kerajaan nak kejar sebenarnya adalah apa tahu? Iaitu selain daripada lebihan imbangan pembayaran, kerajaan juga nak mengejar satu lagi, iaitu meningkatkan rizab, rizab antarabangsa. Rizab antarabangsa. Antarabangsa negara. Yang mana cikgu? Okey, yang ini kau perasan tak? Okey, yang ini ni meningkatkan rizab pertukaran mata wang asing dalam bank pusat. Cikgu tak yakin ramai yang tak faham. Kedudukan imbangan pembayaran yang lebih baik akan meningkatkan rizab pertukaran mata wang asing dalam bank pusat. Macam mana ni cikgu? Tak faham cikgu ni. Meningkatkan rizab pertukaran mata wang asing. Okey, dia begini. Baik, dia begini Baik, katakanlah kita boleh padamkan yang ini. Mana pula yang ini? Kita padam yang ini. Baik. Satu lagi matlamat iaitu untuk meningkatkan rizab mata wang asing dalam bank negara. Baik, sebenarnya apa yang dimaksudkan adalah dia begini. Baik, kalau kamu perhatikan, sebenarnya apabila keluarkan lebih banyak, mata wang asing masuk banyak, betul? Bila mata wang asing masuk dalam Malaysia, contoh pelaburan negara tadi macam pelaburan Samsung pun bawa duit banyak masuk dalam negara. Nak buka kilang ni apa semua, dia bawa banyak duit won. Nak tanya kamu lah bila sampai dikatakan di Senawang tu, saya nak buat pembayaran lah untuk membina kilang kat sini. Berapa ni harga? Ini harga dia 2 juta ringgit Malaysia. Saya nak bayar lah. Dia pun keluarkan duit won. Agak-agaknya orang Malaysia ataupun kerajaan Malaysia ataupun syarikat Malaysia nak tak terima duit won itu? Nak terima duit won itu untuk menjalankan menjalankan projek dia? Terima terima Indonesia? Baik, sebenar-benarnya iaitu rakyat Malaysia ataupun seluruh Malaysia memang tak akan menerima kalau katakan orang tu nak bayar pakai duit won. Sebab apa? Sebab bila kita dapat duit won tu, kita nak pakai untuk apa?
Kita pergi kedai mamak, kita pergi kedai, oh berapa makan? Okay, RM5, RM5 saja. Nah saya pakai won. Oh won saya tak boleh terima ini. Kalau you nak pakai, you tukarlah dulu duitnya. Betul tak? Maknanya kena tukarkan dulu. Jadi, okay, bila katakan tadi apa yang investor tadi, yang pelabur itu, dia bawa duit won banyak. Bila dia nak bayar 1 juta kepada company tu cakap apa? Awak kena tukar dulu kepada duit ringgit Malaysia ya. Maka mata wang asing itu tadi akan ditukarkan di mana? Iaitu kalau yang sikit-sikit bolehlah tukar dekat money changer. Tapi kalau yang besar-besar banyak-banyak ni, dia akan tukarkan dekat bank-bank perdagangan. Seperti dia akan tukar dekat bank apa? Tukar dekat bank Maybank ke, CIMB ke. Let's say lah mata wang betul masuk, dia masuk dekat Maybank. Katakanlah orang tu tukar dekat Maybank. Okay, Maybank. So, dekat Maybank memang terima. Dia akan tukarkan duit tu kepada duit ringgit Malaysia. Oh, 1 juta bersamaan dengan 1 juta won, okay, bersamaan dengan 1.5 juta ringgit Malaysia. Nah, 1.5 juta ringgit Malaysia. Okay, dia bagi pada pelabur tu lah. Tapi duit won yang disimpan di Maybank tu buat apa? Maybank, duit won tadi tu, duit won tadi tu akan dihantar ke mana? Akan dihantar ke bank negara. Dia akan hantar ke bank negara. Sebab apa? Sebab bank negara akan tukarkan duit tu balik kepada duit ringgit Malaysia dan beri pada Maybank. Maybank hantar duit tu, duit won tu 1 juta, pergi pada bank negara. Bank negara, ni aku ada duit 1 juta won untuk ditukarkan. So bank negara kata, okey ambil. Okey, nilai dia sekarang ialah 2 juta ya, 2 juta ringgit Malaysia. Okey. Nah, 2 juta ringgit Malaysia bagi pada Maybank. So Maybank simpan. So, bank negara akan terima semua duit mata wang asing yang bukan saja daripada Maybank, daripada CIMB, daripada Bank Islam dan segala-gala bank yang ada simpan duit mata wang asing, bukan saja won duit US ke, US dollar ke, duit China renminbi ke, duit Thai, baht Thai ke, semua duit-duit itu, duit mata wang asing tu akan dihantar ke bank negara. Kat money changer pun sama. Money changer tukar tu kan, money changer dapat duit-duit asing tu, okey, money changer akan pergi bank negara untuk tukarkan kembali kepada duit ringgit Malaysia. So, bank negara buat apa? Bank negara simpan itu dalam apa? Itu yang dipanggil sebagai rizab mata wang asing. Rizab tu ialah apa? Simpanan. So, bank negara akan simpan banyak-banyak duit dolar, duit won, duit yen, semuanya simpan dalam bank negara. Untuk apa? Apabila harga mata wang itu naik di dalam pasaran dunia, contohnya harga won naik atau dolar naik, so bank negara boleh menjualkannya dengan harga yang lebih tinggi kepada negara-negara lain. Supaya apa? Bank negara dapat untung. Lagi banyak rizab mata wang asing ni, lagi kukuhlah mata wang ringgit Malaysia. Boleh faham? Lagi banyak mata wang asing dalam bank negara, lagi bagus. Nampak tak? Jadi, sebab itu kerajaan menggalakkan orang datang. Oh, tahun melawat Malaysia, datanglah melawat Malaysia. Supaya apa? Duit-duit itu, dolar, duit asing semua akan tukar. Dan duit itu akan sampai kepada bank negara. Dan bank negara akan memiliki simpanan mata wang asing yang banyak. Untuk apa? Untuk menjadi boleh ditukarkan dan menghasilkan keuntungan. So itulah kepentingan ekspor dan import. Kepentingan ekspor adalah untuk apa? Untuk supaya mata wang asing masuk. Import penting juga, tapi terpaksalah mata wang negara kita keluar. Tapi import kita kena buat. Sebab apa? Sebab banyak barang-barang kita memang diimport. Contohnya apa? Contohnya beras. Beras yang dapat daripada Kedah, daripada Selangor pun semua tak cukup untuk rakyat Malaysia. So kita kena import. Daripada mana? Daripada Siam.
tu yang ada beras siam tu. Perasan tak? Kalau korang pergi Giant, korang pergi Tesco, korang pergi Maidin kan, dia ada 2 row tau. Satu row untuk beras tempatan, satu lagi row untuk beras import. Harga dia berbeza sikit je. Tapi kalau beras import tu maksudnya beras daripada Siam, daripada Thailand. Kenapa import beras lagi? Kerana rakyat Malaysia banyak makan nasi. Pagi nasi lemak, petang nasi, tengah hari nasi campur, petang nasi goreng, malam nasi tom yum. Kemudian bila demam makan bubur nasi. Bila hari raya nasi impit. Okay. Jadi nasi, okay, is always on demand. Jadi permintaan beras sangat tinggi. So nak tak nak, kerajaan kena import daripada Thailand. Susu, kamu rasa susu diimport daripada mana? Susu segar tu apa? Farm Fresh? Bukan. Susu ni, banyaknya diimport daripada New Zealand, Australia dan juga Switzerland pun ada, tapi banyak daripada New Zealand dengan Australia lah. Diorang sampai sini, okay, tong-tong besar susu, okay, memang sampai sini dalam bentuk sejuk beku tau. Sejuk beku. Sampai sini dia tak ada brand. Susu sampai sini tak ada brand. Sampai di sini kilang-kilang lah. Contoh Dutch Lady, kilang Dutch Lady pergi ambil susu tu, dia brandkan jadi Dutch Lady. Farm Fresh ambil susu tu, dia brandkan jadi Farm Fresh. Okay, kemudian susu yang lain ambil dan juga dia brandingkan dia. So secara umumnya itulah dia import. Okey, baik. Okey, Farm Fresh ni agak isu dia agak ni agak sensitif sikit, tapi tak apa.